Kita faham niatnya. Jadi saya pada pendapat tapi penjual daging ginseng itu akhirnya kerana enggan kompromis dia punya pendirian, beliau telah dihadapkan ke mahkamah. Itu persoalannya, Datuk Yang di-Pertua. Itulah pentingnya kita mesti memastikan pegawai yang diberi kuasa menjalankan penguasaan adalah seorang yang jujur dan ikhlas, yang passionate dengan izin, dengan tanggungjawabnya memastikan makanan di pasaran adalah selamat untuk semua kaum. Mungkin ada setengah pegawai akan berpendapat bahawa ini makanan tidak akan menjejaskan kaum saya, sekarang kaum saya tidak memakannya. Jadi apalah, boleh tutup mata lah. Kita tak nak perkara ini berlaku. Jadi adalah elok pegawai kalau boleh. Saya percaya mampulah pihak kementerian memastikan pegawai yang diberi kuasa menjalankan penguasaan adalah meliputi berbagai kaum. Perkara yang seterusnya, pengambilan sampel, Datuk Yang di-Pertua. Seksyen 32 jelas menyatakan di mana pegawai diberi kuasa boleh mengambil sampel, sampel makanan haiwan untuk dianalisis di mahkamah. Ramai ahli dalam dewan membagikan keperluan untuk mengadakan lebih makmal. Dan pada pendapat saya adalah perlu ketelusannya dalam proses menganalisa sampel ini. Dalam akta makanan haiwan dan juga dalam akta makanan 1983 adalah jelas di mana tidak memperuntukkan peraturan-peraturan dalam akta itu sendiri kerana proses menganalisa sampel tersebut. Kalau kita baca akta makanan haiwan ini, ia adalah senyap. Dia hanya menyatakan di bawah Seksyen 53 di mana Menteri selepas akta ini diluluskan, rang undang-undang diluluskan, Menteri diberi kuasa untuk menetapkan semua perkara berkenaan tugas juru analisis, permohonan, pembaharuan, pengantungan, pembatalan lesen dan lain-lain di bawah Seksyen 53. Jadi saya rasa adalah perlu untuk memastikan ketelusan biar proses-proses ini dinyatakan dengan jelas di bawah rang undang-undang ini, dan bukannya selepas diluluskan baru menteri diberikan kuasanya untuk menetapkan perkara-perkara yang begitu penting ini. Dan di bawah rang undang-undang ini juga senyap, Datuk Yang di-Pertua, di mana tidak menetapkan satu tempoh apabila sampel telah diambil oleh pegawai yang diberi kuasa itu, tidak menetapkan satu tempoh masa di mana satu keputusan harus diberi kepada pemunya sampel di mana ia telah diambil itu. Ia hanya memberi dalam rang undang-undang ini hanya menyatakan di mana keputusannya tidak akan mendakwanya, diberi 30 hari notis untuk dapat datang menuntut barang-barang yang telah disita. Tapi tidak menyatakan dengan senyap, Datuk Yang di-Pertua, tarik di mana sampel itu diambil atau barangan yang telah disita itu, keputusan juru analisis dari mahkamah patut diberi dalam tempoh tertentu. Jadi saya rasa untuk memastikan, untuk mengelakkan sebarang kelewatan dan juga ruangan untuk rasuah, perlu ditetapkan satu tempoh. Mungkin dalam masa 14 hari daripada barangan telah disita atau sampel telah diambil, laporan keputusan juru analisis mahkamah haruslah disampaikan kepada pemilik atau pemunya barangan yang telah tersita atau sampel yang telah diambil dalam masa mungkin 14 hari. Ini untuk mengelakkan tadi saya kata ruangan untuk rasuah atau mungkin backlog of cases atau tergantungnya barangan-barangan yang telah disita yang akan menjejaskan perniagaan seseorang yang mengimport bahan makanan haiwan. Datuk Yang di-Pertua, saya dimaklumkan bahan-bahan makanan haiwan, contohnya untuk anjing. Saya mempunyai seorang kawan yang mengimportnya. Barangan dikata sangat mahal. Jika tidak diletakkan satu tempoh, perniagaannya akan terjejas sebab barangan itu di bawah simpanan pihak pegawai penguasaan.
Jadi the delay akan membawa kerugian kepada perniagaannya. Jadi saya harap perkara ini boleh dipandang berat, dan juga Seksyen 35 yang memperuntukkan bahawa perakuan analisis yang dikeluarkan daripada makma adalah satu keterangan yang mencukupi mengenai fakta. Prima facie evidence. Jadi adalah perlu, tadi saya kata, di bawah akta ini perlu dengan jelas proses penganalisa itu dijelaskan. Bukannya selepas ini di bawah peraturan, di bawah kuasa menteri untuk menentukan peraturannya tanpa check and balance dari pihak Dewan Yang Mulia ini. Jadi inilah saya bangkitkan kerisauan dan juga Seksyen 20. Datuk Yang di-Pertua, di bawah akta makanan juga mempunyai seksyen seperti Seksyen 20 ini, di mana ia menjadi satu kesalahan. Seksyen 20 ini menjelaskan satu kesalahan apabila memiliki apa makanan haiwan yang tidak dibenarkan. Datuk Yang di-Pertua, kebiasaannya Datuk Yang di-Pertua, nampaknya yang lemah menjadi sasaran pihak pegawai penguasa. Saya harap apabila rang undang-undang ini telah diluluskan dan dikukuhkan, pihak berkuasa memang benar mempunyai kuasa untuk menjalankan tanggungjawab ini di bawah Seksyen 20, di mana mengambil sampel makanan atau menghadap sesiapa yang didapati memiliki apa makanan haiwan yang melanggar akta ini. Tapi tidak berhenti di peringkat itu saja. Seseorang yang memiliki makanan haiwan yang melanggari akta ini, pihak pemberi yang diberi kuasa menjalankan kuasa, saya harap dia juga akan trace back dengan izin. Siapakah pengedarnya? Siapakah pengimportnya? Dan bukan saja menangkap atau menjadikan mereka yang memilikinya, mungkin di sebuah kedai kecil atau di pasar, menjual beberapa tin makanan itu saja yang menjadi sasaran pegawai penguasa, tapi mengambil inisiatif trace dengan izin, trace back pengimportnya, pengedarnya. Jadi kita boleh memastikan mereka yang telah gagal mematuhi peraturan, mematuhi akta ini juga diambil tindakan. Datuk Yang di-Pertua, saya membangkitkan isu ini kerana sebelum ini satu kes di mana seorang di bawah akta makanan, saya bagi contoh akta makanan. Seorang nenek dia menjual sayur, Datuk Yang di-Pertua. Jual sayur di pasar. Pegawai penguasa menggunakan akta makanan bagi menyita sayurannya, hantar untuk makma, untuk sampel, tangkap seorang nenek menjual sayur. Lepas tu dihadap ke mahkamah kerana kononnya dia punya sayur-sayuran mempunyai bahan-bahan larangan. Tapi bagaimana pula nenek ini kata, Datuk Yang di-Pertua kata, ini saya punya sayur, saya beli dari pemborong. Tapi pihak penguasa hanya berhenti di peringkat sana saja. Jadi itulah kerisauan saya di bawah Seksyen 20. Don't go for the small fries dengan izin. Kalau memang berniat untuk memastikan bahawa makanan haiwan adalah selamat di pasaran, mestilah meneruskan penguasaannya, trace back siapakah pengedar, pengimportnya. Jadi kita boleh memastikan makanan di pasaran adalah selamat, ya. Saya rasa Datuk Yang di-Pertua, itu saja yang saya ingin bangkitkan buat masa ini. Sekian, terima kasih.